Nabi hanya meninggalkan manusia-manusia yang mempunyai kecerdasan akal, intelek mereka tinggi. Nabi meninggalkan sahabat yang berdaya kepimpinan yang tinggi. Meninggalkan sahabat-sahabat yang mempunyai keberanian yang tinggi. Mempunyai sahabat-sahabat yang mempunyai kekayaan yang hebat. Mempunyai sahabat-sahabat yang sanggup berkorban demi Allah, Rasul dan agama ini. Lihat bagaimana Rasulullah mencaturkan pada para sahabat. Rasulullah memilih sahabat-sahabat, Rasulullah mengasuh dan mentarbiah mereka, ingat, mengikut kecenderungan mereka. Mengikut karakter yang ada pada sahabat tersebut. Nabi tengok sahabat ni perangai macam ni, peribadi macam ni, karakter macam ni. Nabi dah sediakan tapak dan tugas tertentu untuk dia. Hak ni pula jenis macam ni, perangai macam ni, sikap macam ni. Nabi dah simpan satu tugas untuk dia. Sebab tu ada sahabat-sahabat, di dalam istilah kita panggil sahabat-sahabat yang menyimpan rahsia-rahsia Nabi. Ada sahabat yang jaga barang-barang Nabi. Ada sahabat yang menjaga keperluan-keperluan harian Nabi. Ada sahabat yang menjadi tukang-tukang syair Nabi. Ada sahabat yang menjadi tukang-tukang tulis wahyu Nabi. Ada sahabat yang dikhususkan untuk membalas surat-surat daripada utusan di luar kerajaan Islam. Ada sahabat-sahabat dikhususkan jadi bodyguard dan pengawal kepada Nabi. Dan macam-macam tugas yang berlainan dan berbeza. Semua ini bukan sembrono untuk ditempatkan. Bukan saja-saja untuk dilatih. Bukan saja-saja untuk dikhususkan. Tetapi karakter tadi. Yang ni sesuai yang mana, yang ni sesuai yang mana. Dan mereka menjayakan tugas mereka dengan cukup baik. Bahkan dalam satu hadis di dalam Musnad Imam Ahmad, antaranya secara pemaknaan, Rasulullah sebut apa? Rasulullah sebut yang paling penyayang di kalangan sahabat-sahabat ialah Sayyidina Abu Bakar. Yang paling tegas dalam hukum-hukum Allah adalah Sayyidina Umar. Yang paling pemalu adalah Sayyidina Utsman. Yang paling mengerti dan faham tentang hukum halal dan haram, Muaz bin Jabal. Yang paling mengetahui tentang Al-Quran, Ubay bin Ka'ab. Yang paling cekap dalam ilmu miras, ilmu faraid, Zaid bin Sabit. Yang paling amanah, setiap umat ada orang kepercayaannya, dan orang kepercayaan umat ini ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Rasulullah telah mengkhusus dan menspesifikasikan sahabat dan kelebihan serta karakter mereka. Tetapi secara umum, semua sahabat ada sifat tersebut. Kalau kita kata sayang, semua sahabat ada sifat penyayang. Tapi yang lebih dan menonjol sifat ni siapa? Abu Bakar. Semua sahabat tegas dengan hukum-hukum dan syariat Allah. Tapi yang menonjol ketegasan tu Umar. Bukan kata tak ada. Dari sudut malu, sahabat-sahabat lain pun malu. Yang lebih menonjol, tak boleh nak buat yang lebih menonjol kemaluannya. Ayat tu jadi lain. Yang lebih menonjol sifat malunya ialah Sayyidina Utsman. Yang lebih menonjol hukum hakam di kalangan sahabat siapa? Muaz bin Jabal. Yang lebih menonjol pengetahuan tentang Al-Quran, Ubay bin Ka'ab. Yang lebih menonjol tentang ilmu faraid, Zaid bin Sabit. Yang lebih menonjol tentang amanah, Abu Ubaidah. Orang lain pun ada sifat ni. Bahkan kita hari ni, kalau kata sifat berani ada pada semua orang. Cuma takat berani, level berani itu tak sama. Penakut, nak kata penakut, Pak berani tadi tak ada penakut, bohong. Dia juga penakut. Tapi level penakut macam mana? Kalau setakat luruh buah kelapa lalu jalan gelap, dia tak lompat. Tapi kalau keluar betul-betul lompat, teng, 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 tu dia lari.
Tapi ada orang semua tak takut. Hantu tak takut, binatang tak takut, binatang berbisa tak takut, dia takut bini. Oleh hantu, dia sengih je. Mari ulat tedung, mari singa. Wow, wow, alah. Balik, bini kata, bang, keluar minum kopi sampai pukul 10 saja. Alright, baik, abang balik. Semua orang ada sifat takut. Tapi penonjolan tu, macam kita dalam kampung. Kalau nak bincang apa-apa, nak cari untuk kes yang melibatkan keberanian, tengok nama siapa naik, itulah orang dia. Kes kita yang kita nak hadap dalam kampung kita ni memerlukan orang yang berani. Tiba-tiba orang sebut terus, Pak Cik Mat kalau debat ni. Orang lain penakut ke? Tak, orang lain pun berani. Tapi tahap keberanian dia tak boleh challenge Pak Cik Mat. Kalau sebut pasal ni, naik nama orang ni. Maksudnya dia lebih menonjol di sisi masyarakat nama ni. Orang lain tak ada ke sifat dia? Ada. Dia lebih menonjol. Tu yang Nabi tinggal. Dan sahabat-sahabat ini meneruskan legasi. Tapi bila masa makin berubah, sesuailah apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Yang terbaik cuma tiga kurun yang awal. Lepas tu mulalah berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Perselisihan tentang khilaf, perselisihan tentang pendapat, perselisihan tentang mazhab, perselisihan tentang aliran, perselisihan tentang kefahaman yang menyebabkan kita jadi semakin jauh, membawa haluan tersendiri. Bahkan yang paling sedih, walaupun kita ni masih lagi saudara sesama agama, tetapi kita berasa kita paling betul, kita berasa kita paling benar dengan menohmah, mencaci, memaki perkara-perkara yang tak selayaknya untuk kita tuduh sesama saudara kita. Hang ni sama-sama kita ni, hang kafir, hang munafik, hang fasik, hang tak betul, hang tersesat, hang terseleweng, hang tu, hang tua, hang jebat. Bukankah orang luar agama, orang hak sama agama ni? Mudahnya kita. Sebab tu ulama-ulama memperihalkan seperti kita ni duduk depan hakim. Semua ni duduk dalam kandang pesalah. Ada seorang hakim, kita semua duduk dalam kandang pesalah untuk dihakimi dan diadili. Tiba-tiba bila hakim kata berhenti sekejap, dia nak pergi ke tandas, seorang hak duduk sekali dengan kita, dia pun tengok tak ada. Dia pun mari duduk sini, ambil jubah hakim pakai. Tang, sesat, tang, salah, tang, kafir, tang. Padahal dia ni duduk mana sebenarnya? Padahal dia duduk sekali dengan kita untuk diadili dan dihakimi, tapi dia ambil jubah hakim sat, dia mengadili orang lain. Dia terjah orang lain, dia rembat orang lain, sedangkan dia tu sama saja duduk dalam ni je. Dia lari sekejap menumpang. Jangan tuan-tuan. Baik. Kita tengok konteks yang kedua. Mengubati kebodohan itu lebih mudah daripada mengubati kesesatan. Nak berubat orang bodoh lebih mudah nak berubat orang sesat. Tuan-tuan percaya atau tidak? Baik. Kita ni bodoh, kita ni jahil, kita ni tak tahu, kita ni tak reti. Bila kita belajar, kita berilmu, kita bermaklumat, kita berpengetahuan, kita berinformasi, kita jadi reti, kita jadi tahu, kita jadi pandai. Dari jahil nak jadi pandai boleh. Tapi daripada jahil nak jadi cerdik, susah. Cerdik dan bijaksana ni dia macam anugerah. Dia tak semestinya belajar tinggi. Ada orang tu tak tinggi pun belajar. Tapi Allah bagi, Allah kurnia dia otak yang cerdik, otak yang bijak. Tapi kalau kita selama ni tak tahu, belajar jadi tahu. Jahil belajar jadi pandai. Pandai boleh. Tapi bijak dan cerdik tu memang anugerah. Jadi kalau kita dapat dua-dua, alhamdulillah. Pandai pun kita, cerdik pun kita. Pandai pun kita, bijak pun kita. Bila sebut
mengubati kebodohan lebih mudah daripada mengubati kesesatan, tengok kenapa signifikan Allah turunkan Nabi Muhammad di Jazirah Arabiah. Kenapa Nabi dilahirkan dalam kelompok Arab-Arab jahiliyah? Apakah yang dimaksudkan dengan jahiliyah? Jahil ni, bodoh lah Ustaz. Bodoh ke orang dulu? Dia tak bodoh. Kalau dia bodoh, dia tak reti berniaga, tuan-tuan. Kalau dia bodoh, dia tak reti berdagang. Bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir, orang-orang Arab ni dah terkenal dengan perdagangan-perdagangan. Dah terkenal dengan jalur rentang ekonomi yang dilalui oleh mereka. Kan Al-Quran cerita, Rihlatas Syita, Rihlatas Saif. Itu sebelum Nabi lahir lagi. Zaman nenek moyang Nabi, mereka dah ada rangkaian ekonomi dan perdagangan. Musim panas ada tempat, musim sejuk ada tempat, utara ada tempat, selatan ada tempat, Yaman ada tempat, Syam ada tempat. Ni bukan orang bodoh ni. Ni orang hebat, ni orang cerdik. Tapi apakah kebodohan, apakah jahiliyah yang dimaksudkan? Yang inilah yang kita nak bincang malam ni, konteks jahiliyah yang ada pada zaman Nabi. Kita bimbang jahiliyah tu masih bersemadi dan tersemat dalam hidup kita hari ini. Apa yang dikatakan sebagai jahiliyah ialah dia tidak boleh membezakan mana yang baik, mana yang buruk dalam hidup dia. Dari sudut keagamaan dan dari sudut kehidupan. Orang-orang Arab jahiliyah selalu kita terbiasakan dengan kisah mereka ni menggemari mabuk-mabukkan. Minum arak tak berhenti. Suka kepada minuman yang mengkhayalkan, minuman yang memabukkan mereka. Lebih jauh mereka juga suka berjudi. Bertaruh itu, bertaruh ini, sampaikan dalam kitab sirah menyebut taruhan mereka yang paling hebat ialah isteri-isteri mereka. Habis dah barang, habis dah benda, nak juga berjudi, mereka pertaruhkan isteri mereka. Hebat mereka berjudi. Jahiliyah juga kerana kebiasaan berbohong dan menipu dalam kehidupan mereka. Jahiliyah juga bermaksud mereka pernah menguburkan anak-anak perempuan mereka hidup-hidup. Jahiliyah mereka juga suka merompak, suka mencuri, suka merampas hak milik orang lain. Jahiliyah juga dimaksudkan fanatik dan terlampau taksub dengan kabilah-kabilah dan suku yang diwakili oleh mereka. Kabilah kami lebih mulia daripada kabilah ni. Suku kami lebih hebat daripada suku ni. Mereka fanatik dan taksub. Bahkan lebih jauh. Ada di antara mereka yang mewariskan isteri masing-masing kepada anak lelaki mereka. Sedangkan hubungannya anak dengan mak. Tapi bapa nak meninggal, aku wariskan pasangan hidup aku wariskan isteri aku kepada anak aku. Ini berlaku. Inilah jahiliyah. Mereka hidup bergelumbang dengan dosa-dosa dan kebejatan sosial ini tanpa minda dan pemikiran mereka boleh nilai apakah yang mereka buat ni betul atau salah dalam hidup. Hak atau batil dalam hidup. Tapi dari sudut perniagaan, dari sudut kehidupan, mereka normal macam orang lain. Dan lebih jauh tentang akidah dan kepercayaan. Mereka percaya ada Allah. Tuan-tuan, zaman jahiliyah mereka percaya ada Allah. Mereka percaya sebab mereka mewarisi pemahaman dan keagamaan yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail yang disebut sebagai agama Hanif. Kepercayaan kepada Tuhan sudah sememang ada. Tapi apakah yang membuatkan mereka jadi jahiliyah? Kerana mereka menyembah patung-patung berhala. Sebagai perantaraan, sebagai tawassul kepada permohonan, harapan dan permintaan mereka.